Assalamualaikum dan salam sejahtera sayang bersama saya Fatin Syahira Rosti. Berita dimulakan dengan persidangan dan pameran hidrogen hijau Asia Pasifik APGH 2024 dijangka menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi hidrogen di Sarawak. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, menerusi APGH 2024, kerajaan negeri akan membawa pakar-pakar dari seluruh dunia untuk membincangkan perkembangan terkini dalam hidrogen hijau, terutamanya dalam teknologi, dasar, peraturan dan infrastruktur ruang pembangunan. Menurutnya, APGH 2024 juga akan menyediakan platform terbaik untuk syarikat-syarikat antarabangsa menjalin rangkaian dan meneroka peluang untuk kerjasama dalam ekonomi hidrogen. I believe this conference and exhibition will be an opportunity to raise awareness of the importance of green hydrogen and its potential to help us achieve our climate ambitions while enhancing our state's capacity and knowledge in green hydrogen. Additionally, APGH 2024 will attract additional investments to Sarawak, creating jobs, boosting economic growth, and providing an important avenue for Sarawak to showcase its green hydrogen potential to new investors and partners. The state government truly believes that we are ever ready to become a leading destination for green hydrogen investment. Beliau berkata demikian dalam teks ucapannya yang dibacakan oleh Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak, Dr. Hazlan Abang Hipni, semasa majlis pelancaran APGH 2024 di Kuala Lumpur pada Rabu. Dalam majlis sama, OCBC Bank Malaysia berhad mengukuhkan komitmen kepada kelestarian dan penyakarbonan dengan menjadi rakan kongsi institusi kewangan eksklusif untuk APGH 2024. Sementara itu, Premier Sarawak memberitahu permintaan untuk hidrogen hijau berkembang pesat apabila negara-negara di seluruh dunia berusaha untuk menyah karbon ekonomi mereka. Katanya di rantau Asia Pasifik, permintaan untuk hidrogen hijau dijangka berkembang sebanyak 50% setahun. It is estimated that hydrogen will generate up to 30 million jobs by 2050 and a 2.5 trillion annual revenue boost to economies worldwide. Dalam pada itu, Premier Sarawak berkata persidangan dan pameran peringkat antarabangsa seperti APGH 2024 juga akan mengukuhkan kedudukan Sarawak sebagai peneraju dalam pasaran hidrogen hijau global. Jelas beliau, negeri ini memiliki sumber tenaga boleh diperbaharui yang banyak dan tanah yang luas selain kestabilan politik sekaligus memacu operasi hidrogen hijau. APGH 2024 dijangka berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK dari 11 hingga 13 Jun 2024 dengan sasaran menarik 100 peserta pameran, 500 delegasi persidangan dan 4,000 pelawat perdagangan. APGH 2024 dianjurkan oleh Borneo Business Connect Sdn Bhd dan disokong oleh Kementerian Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak serta Acara Perniagaan Sarawak. Sementara itu, dalam sidang media selepas majlis pelancaran tersebut, Dr. Hazlan berkata, 2 loji hidrogen di zon perindustrian Kidurong, Bintulu dijangka siap sepenuhnya menjelang tahun 2027. Jelasnya pembangunan loji-loji hidrogen itu adalah menerusi kerjasama dengan syarikat dari Korea Selatan dan Jepun. Menurutnya, apabila loji berkenaan siap kelak, ia akan menjadikan Sarawak antara pengeluar utama tenaga hidrogen hijau di rantau ini. So we are going to have two hydrogen plants in the very near future. One is by a Korean company, the other is by the Japanese company. And we will be able to produce our first 100,000 times 2 is 200,000 tons of hydrogen per year by 2027. Manakala Dr. Hazlan memberitahu terdapat banyak syarikat dari luar negara yang berhasrat untuk berkongsi kepakaran serta teknologi dalam pembangunan hidrogen hijau. Justru katanya kira-kira 1,000 peluang pekerjaan akan dibuka kepada penduduk Sarawak selepas kedua-dua loji hidrogen tersebut beroperasi kelak. Because one plant
requires about 100 acres. 100 acres of land. It requires 1,000 workers. 1,000 workers to produce 100,000 tons per year. And one of the preconditions is that Koreans and Japanese will have to train our local workers first to work in the hydrogen plant. Laporan seterusnya, Bangladesh sedia bekerjasama dengan Sarawak terutamanya dalam aspek membekalkan tenaga pekerja mahir. Pesuruhjaya Tinggi Bangladesh ke Malaysia, Tuan Yang Terutama TYT MD Golam Sarwa berkata, kerajaan Sarawak juga terbuka dalam pengambilan pekerja dari negara itu untuk membantu agenda pembangunan yang sedang dilaksanakan di negeri ini. Tan Sri has given us the assurance for his full support as in all sectors of cooperation, especially for the employment of Bangladeshi people, skilled people in Sarawak for the development of, for the faster development of Sarawak. Thank you. Beliau berkata demikian selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Premier Sarawak di Wisma Bapak Malaysia Kuching pada Rabu. Tambah beliau lagi, Bangladesh mempunyai tenaga buruh mahir seperti jurutera yang mampu membantu Sarawak mencapai aspirasi Pelan Strategik Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030. Berita selanjutnya, transformasi digital bagi pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET penting untuk membantu pelajar berkembang maju dalam era digital ini. Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Roland Sagah Wiin memberitahu institusi pengajian TVET memainkan peranan penting dalam menyediakan individu untuk pasaran kerja. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan yang dibacakan oleh Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rapai dalam Majlis Perasmian Persidangan Teknologi dan Inovasi Antarabangsa TEKON ke-7 di Kuching pada Rabu. Menurut Datuk Roland Sagah, salah satu kelebihan utama transformasi digital dalam TVET adalah keupayaan untuk menyediakan pengalaman pembelajaran yang fleksibel. By equipping learners with the digital skills required in the workforce, TVET institutions contribute to reducing the skills gap and the unemployment rates. The ability to navigate and leverage digital tools and technologies has become a fundamental requirement in today's job market. Therefore, it is crucial for TVET institutions to prepare learners for the digital jobs of the future by ensuring their programs and curricula are aligned with industry needs and trends. Difahamkan seramai 177 peserta dari dalam dan luar Sarawak telah hadir secara fizikal dan atas talian ke persidangan yang bertemakan memperkasakan TVET ke arah mempercepatkan transformasi digital tersebut. Selepas itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telian Royston Valentine mewakili Timbalan Presiden Persatuan Melanau Mukah dan Adun Balingian Abdul Yaakob RB mewakili Timbalan Presiden Persekutuan Persatuan Melanau Sarawak telah menandatangani sijil kerjasama COC dan mengadakan mesyuarat ahli tahunan AMM dengan Politeknik Mukah bersama beberapa agensi dan syarikat. Keperkembangan berikutnya, setiap individu mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk membangunkan Malaysia, amnya dan Sarawak khasnya melalui integriti dan tadbir urus yang baik. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin memberitahu pelaksanaan PCDS 2030 yang dirangka oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari memerlukan kerjasama semua pihak dari setiap peringkat dan komuniti untuk mengekalkan integriti sekaligus mencapai matlamat untuk menjadikan Sarawak negeri terkaya di Malaysia. Katanya selaras dengan matlamat tersebut, setiap lapisan masyarakat harus mengekalkan integriti dalam tugasan harian maupun semasa menguruskan sumber dan kekayaan negeri ini. Setiap daripada kita akan memainkan peranan masing-masing dalam menjuarai integriti. Bukan hanya menjadikannya sebagai salah satu daripada prinsip dan nilai kita sahaja, tetapi juga memastikannya dalam setiap tindak tanduk kita.
Beliau berkata demikian dalam teks ucapan yang dibacakan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Buruh Immigration dan Pemantauan Projek, Datuk Gerawat Gala semasa jelajah integriti Siri 9 2023, daerah Miri dan daerah Subis di Miri pada Selasa. Manakala seramai 5,665 orang telah ditangkap membabitkan kes jenayah narkotik di Sarawak sepanjang 6 bulan pertama tahun ini. Menurut Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri, statistik ini menunjukkan peningkatan 1,089 tangkapan atau 24% berbanding tempoh sama pada tahun 2022. Jelasnya sebanyak 3,411 kes atau 63% daripada 5,419 kertas siasatan yang dibuka sehingga Jun 2023 telah dituduh di mahkamah berbanding 2,650 kes atau 64% daripada 4,159 kertas siasatan yang dibuka pada tempoh sama untuk tahun 2022. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Sarawak di Kuching pada Rabu. Menjelaskan mengenai isu keldai akaun pula, beliau berkata sebanyak 2,354 keldai akaun telah dikenal pasti di Sarawak yang terlibat dalam pelbagai kes penipuan atas talian melibatkan kerugian sebanyak 42 juta ringgit. Sebanyak 2,354 keldai akaun telah dikenal pasti di negeri Sarawak, terlibat atas pelbagai kes penipuan online seperti penipuan e-dagang, phone scam, pinjaman tidak wujud, tipu tawaran kerja sambilan secara online dan lain-lain lagi melibatkan nilai kerugian lebih pada 42 juta. Baik, modus operandi untuk keldai akaun sindiket ni. Yang pertama, sindiket menyasarkan individu berpotensi menjadi keldai akaun, itu graduan baru, suri rumah, warga emas, penganggur, pencari pekerjaan dan sebagainya dengan menjanjikan bayaran serendah RM50 sehingga RM1,000 kepada sasaran keldai akaun. Dalam pada itu, beliau turut menasihati orang ramai untuk tidak berkongsi maklumat perbankan seperti nombor PIN dan akaun serta maklumat peribadi kepada pihak ketiga. Paparan seterusnya, Jabatan Alam Sekitar JAS Negeri Sarawak mensasarkan 100% kilang kelapa sawit di Sarawak mematuhi Undang-Undang Alam Sekitar. Menurut pengarahnya, John Rampai, 86 kilang kelapa sawit di Sarawak yang diberi lesen melalui JAS perlu mematuhi Undang-Undang Alam Sekitar supaya boleh menjadi contoh kepada industri lain. Ya, maksudnya standard mereka lebih tinggi lah. Sebab mereka dikawal dengan lesen oleh JAS dan juga salah satu premis yang perlu menjadi contoh. Jadi sasaran kalau ditanya tadi itu memang kita nak tepat. Beliau berkata demikian semasa ditemu bual selepas merasmikan seminar pemerkasaan pematuhan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan penyerahan lesen PYDT Kilang Kelapa Sawit 2023-2024 sempena Hari Alam Sekitar Sedunia 2023 di Kuching pada Rabu. Terdahulu ketika berucap, John berkata objektif seminar ini adalah untuk membincangkan serta membimbing budaya baharu yang ingin dipupuk oleh JAS agar ianya menjadi amalan dalam kalangan komuniti. Jelasnya budaya yang ingin diterapkan ialah budaya prihatin terhadap alam sekitar di mana faktor alam sekitar diambil kira dalam setiap peringkat proses membuat keputusan. Sekian edisi malam bersama saya Fatin Syahira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi malam ini, saksikan sorotan Majlis Perhimpunan Bulanan Ibu Pejabat Polis Kontijen Sarawak di Kuching pada Rabu. #menyebar fakta, salam UKAS.